Okey, terus bersantai bersama-sama saya Ziana Nasir. Santai penuh dengan informasi sebab tiba masanya untuk kami bawakan kepada anda program cerita kami Activate. Dan telah pun bersedia dua orang tetamu kita yang akan berkongsi tentang Smart Home System. Kita bersama-sama Encik Azhar bin Abu Hassan Asy'ari yang merupakan pensyarah program elektrik IKM Kuala Lumpur. Assalamualaikum Encik Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat petang. Ya, baik, selamat petang. Kita juga ada Encik Muhammad Amirul Hakim bin Khairul Anwar, merupakan alumni program Diploma Kompetensi Elektrik Pencadaan IKM KL. Betul katanya. Sekarang ini sebagai saya sekarang ni sebagai usahawan kecil. Saya baru habis belajar. Dan saya buat usahawan kecil untuk buat wiring. Okey, sangat menarik. Sebelum ni menerusi cerita kami Activate Encik Azhar dan juga Encik Amirul, kita banyak berkongsi sebenarnya dari segi kejayaan graduan IKM ke KTM dan sebagainya. Kan semuanya hebat-hebat belaka sebenarnya. Okey, dalam masa yang sama kita nak cerita tentang Smart Home System sebagai permulaan. Apakah itu Smart Home System? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menjemput kami pada hari ini. Okey, sebenarnya Smart Home adalah salah satu cabang daripada IoT, iaitu Internet of Things. Okay, dan ia adalah interaksi peranti kepada peranti lain. Contohnya, setiap sensor akan merasa, mengesan dan bertindak secara sendiri. IoT juga melibatkan banyak peranti yang terlibat dan membentuk seakan suatu ekosistem. Antara IoT yang sedang gunakan dalam skala besarnya adalah Smart Home. Okay. Dan Smart Home inilah yang paling dikomersialkan kerana ianya adalah produk yang paling ramai pengguna. Tak mengira sektor, cuaca, kawasan, walaupun dalam kelas sekalipun. Ini kerana ianya akan memudahkan ketika kita berada di luar rumah, maupun tidak, kerana kita dapat mengawal dan memantau dari jauh walaupun kita berada di luar negara sekalipun. Wow. Okey. Dahsyat. Dan bukan itu saja, tujuannya adalah untuk kita boleh jimat tenaga, dan juga lagi satu, kita boleh memantau rumah kita dan juga ia boleh meningkatkan sistem keselamatan rumah kita. Okey, itu serba sedikitlah pengenalan berkaitan dengan Smart Home. Okey, Encik Amirul, kenapa dan mengapa kita digalakkan untuk menggunakan sistem Smart Home ini? Saya nak tahu dari segi kelebihannya, tapi dalam masa sama tahu juga apakah kekurangannya. Okey, baik. Terima kasih. Soalan yang cukup menarik untuk saya kongsikan. Okey. Untuk makluman pendengar, kita sebagai masyarakat yang berteknologikan maju, kita boleh memasang sistem Smart Home di rumah. Okey. Antara kelebihan Smart Home ialah yang pertama, rumah pintar atau Smart Home boleh memudahkan semua pengaturan daripada menyalakan lampu kepada menjaga keselamatan rumah. Okey, yang seterusnya, penggunaan rumah kita juga dapat menjimatkan tenaga. Sebabnya kita boleh menguruskan segala-galanya di rumah atau di luar rumah. Macam contoh kita kat tempat kerja kan. So kita nak hidupkan aircon terlebih awal dulu. So kita boleh pakai daripada phone kita atau tablet. So dia dapat mudahkanlah urusan kita dengan mudah. Okey, itu dia dari segi kelebihan. Cik Azhar, ada nak tambah apa informasi? Sebab macam ada sesuatu nak cakap tu. Okey. Suara pun dah macam DJ dah. Bass juga macam. Okey. Ya, okey. Terima kasih, Wan. Okey, sebenarnya memang dia dulu lagi memang minat nak jadi DJ pun. Habis tu kenapa tak jadi? Tapi mungkin rezeki saya lah untuk mengajar anak-anak bangsa seagama kan. Alhamdulillah, terbaik sebenarnya. Alhamdulillah, insya-Allah. Semoga Allah mudahkan. Pastinya, amin. Mudah-mudahan. Okey, nak tambah apa-apa informasi berkaitan dengan kelebihan, kekurangan tentang sistem ni tak? Okey, kelebihan dia, dia pertama sekali, yang bagusnya sistem ni, dia memudahkan pengaturan. Seperti bagi contoh. Okay. Contoh kalau kita terlupa nak tutup lampu kat rumah, nak cepat kan nak pergi kerja kan? Nak cepat, nak keluar kerja, dan kita dah sampai tempat kerja, alamak terlupa, takkan nak patah balik betul. Jadi dia boleh menyebabkan bil utility elektrik kita akan meningkat. Jadi dengan adanya sistem Smart Home, kita boleh setkan benda tu sama ada sensor, kita keluar di automatic off ataupun kita boleh off melalui kita punya smartphone.
Okay, mudahlah dari jauh pun kita boleh control. Yes, daripada jauh kita boleh kontrol. Kita pergi luar negara sekalipun, kita boleh tengok rumah kita ada siapa. Dan yang paling baiknya, daripada segi sistem keselamatan, kita boleh tengok kalau orang boleh predict kita keluar dan masuk. So kita kat situ, bila kita pasang sistem smart home, pencuri ni dia tak boleh predict. Kejap ada lampu, kejap tak ada lampu, kejap ada lampu, ada ke tak ada orang kat rumah ni. Sebab kita dah set melalui smartphone kita. Risau juga yes, kan. Okay. Jadi itu bagus dia kelas. Memang in future saya ingat memang semua orang kena ke arah tu. Okay. Dan sekarang ni kita smart home. In future di luar negara dah start smart city. Oh, wow, lagilah kan. Kita juga menuju ke arah itulah maksudnya. Yes, betul. Okey, dah ada kelebihannya, kebaikannya. Bagaimana dengan kekurangannya? Kekurangan dia. Ya. Okey, kekurangan dia pula rumah pintar ni kos dia agak mahal. Okey, Sekitar berapa tu? Okay, especially kalau dia ada, saya terangkan dia ada sistem yang berwayar, ada sistem tak berwayar. Okay, antara contoh sistem yang berwayar adalah Connect, Crestron, V-Home, AutoService, Cbus, itu yang berbayar. Okay, yang sistem yang tidak berwayar pula, tidak berkabel lah, yang menggunakan signal iaitu Zigbee dan juga Z-Wave. Okay, yang kita kat Malaysia banyak pakai Zigbee. Z-Wave ni popular dekat US. Okay, dan yang menggunakan Zigbee ni contoh Tuya, Smart Life, okay. Dan ada juga developer atau pemaju rumah yang menggunakan sistem ni untuk sistem perumahan mereka. Dan sistem tu nama dia HSA, Sensor, Rumah, Virox. Dan sistem-sistem tu yang pemaju menambah nilai aset rumah pada taman perumahan mereka. Okay, jadi terpulang pada kita based on budget. Kalau kita nak rumah yang smart home, yang kos dia agak kecil, kita boleh DIY. Okay. Ada banyak sumber, okay? Tapi kalau kita nak buat seperti stadium, panggung wayang, itu memang kena sistem yang lebih canggih. Itu memang sistem komersial. Untuk pemasangan ni sukar ataupun tidak sebenarnya? Sebenarnya bergantung. Maksudnya bagi saya kalau setakat untuk beginner, kita boleh starting dengan soket. Soket wifi tu sebagai contoh kan. Sekiranya kalau kita dapat tahu sekarang ni TNB ada keluarkan kenyataan bahawa antara perkakas elektrik yang mempunyai bil utility yang tinggi adalah water filter. Sebagai contoh kuku kowe kan. Jadi water filter ni kita boleh kontrolkan dia. Sewaktu kita tidur dia akan automatic off. Dan apabila kita bangun tidur sekitar pukul 6 pagi, dia akan automatic on. Dari situ kita dah boleh jimat. Tapi dia nak jimat tu kita kena set. Kalau kita saja-saja pasang tapi tak setting, dia tak ada jadi apa-apa. Ya. Betul. Okey, baiklah, bagi anda baru saja bersama-sama kami, cerita kami Activate. Kita cakap tentang smart home system. Cik Amirul, siapakah golongan yang disasarkan, yang dikatakan sesuai lah kalau nak buat pemasangan smart home ni? Siapa mereka? Siapakah mereka? Golongan mana yang disarankan untuk membuat pemasangan smart home? Kita ada masalah. Sebenarnya kita bersama-sama dengan pensyarah program elektrik IKM KL, Encik Azhar bin Abu Hassan Asyari. Juga kita bersama-sama alumni program Diploma Kompetensi Elektrik, Muhammad Amirul Hakim bin Khairul Anwar. Okey. Okey, untuk siapakah golongan yang sesuai untuk membuat pemasangan smart home? Yang pertama sekali, dia ada kewangan yang kukuh lah. Dia ada banyak duit untuk beli barang tersebut. Sebab seperti yang kita tahu, alat smart home tu sangatlah, dia lagi mahal barang tu, lagi kualiti barang tersebut. Kena Okey, yang kedua, orang yang inginkan teknologi untuk membantu mengubah gaya hidup mereka menjadikan lebih mudah dan tersusun. So dengan ada smart home ni, macam seperti Encik Azhar kata, macam contoh kita terlupa tutup lampu kan. So kita boleh offkan dari phone sahaja. Okey. Yang terakhir sekali ialah minat seorang itu sendiri. Kalau dia ada minat, dia boleh buat apa yang dia nak. Ya, betul. Sanggup untuk orang kata mengeluarkan sejumlah wang untuk memasang ataupun pemasangan bagi smart home system ini sendiri ya. Bercakap juga tadi, okey, bila kita boleh kontrol dari segi terlupa tutup lampu. Boleh kontrol di mana-mana saja kita berada. Dari segi penjimatan elektrik juga, berapa banyak sebenarnya dapat dijimatkan saat kita menggunakan sistem ini, smart home system?
Okey, untuk penjimatan elektrik ia sebenarnya bergantung kepada penentuan atau setting kita terhadap peranti pintar tersebut. Okey. Jika kita tak set, ia hanya sekadar alat kaluan jauh melalui smartphone kita. Seperti yang kita tahu, okey, kita menggunakan seharian banyak bil elektrik kan. Betul. Dan kalau kita dapat setkan dia secara pintar, everything single kita boleh jimat. Kalau puan nak tahu, sebenarnya ada satu apps yang kita boleh monitor setiap perkakas elektrik kita. Dan daripada apps tu kita boleh kurangkan mana yang kita guna elektrik tinggi tu, kita boleh cut ataupun kita boleh off terus. Okay, jadi selain daripada kita set timer, kita juga boleh monitor. Itu yang bagusnya. Dan yang lagi baik, andai kata kalau DB kita off secara automatik, kita pula tak ada kat rumah, rumah kita pula ada fridge, ada ataupun kita ada bela haiwan ternakan, seperti kucing ke ikan ke kan, kita boleh on dia berjauh. Kadang-kadang bila kita balik kampung raya kan, ada berlaku lightning search kilat kan. Betul. So bagus smart pintar ni, smart home ni, kita boleh on daripada jauh dan juga kita boleh monitor kita punya utility bill elektrik. Dah ramai ke yang menggunakan sistem ni sebenarnya, smart home system kalau di negara kita? Okey, sebenarnya yang ramainya dia tertumpu kepada kawasan bandar. Okey, kawasan yang luar bandar, pengamatan saya memang agak kurang. Mungkin benda ini memerlukan pendedahan dan pendidikan daripada pihak berkuasa. Okey, dan sebenarnya kalau lagi ramai yang pakai, sebenarnya harga dia mungkin akan jadi lebih murah. Sebagai contoh, sistem solar. Ini macam demand and supply jugalah kan? Ya, dia demand and supply. Contoh dulu sistem solar agak mahal kan. Dulu saya terlibat dengan sistem solar sekitar 2008. Waktu tu pemasangan untuk 1 kilowatt lebih kurang RM30,000. Sekarang bila kerajaan dah buat banyak-banyak skim, Surah 1000, FIT, NEM, ramai orang pakai. Jadi harga solar makin menurun. Betul. Macam tu juga smart home, kita kena galakkan orang, kita kena buat kempen, kesedaran, dan apabila ramai pengguna pakai, insya-Allah barang-barang peranti pintar ni memang akan jatuh. Anggaran dia akan turun. Anggaran kos kalau untuk rumah yang sistem tidak berwayar seperti Zigbee tu, untuk melengkapkan satu rumah ni dia bergantung kepada alat. Kalau kita nak lagi canggih, maka lagi mahal lah, sebab benda tu subjektif. Dan kalau nak jadikan rumah taman, anggaran kos saya ingat lebih kurang RM5,000 dah boleh dapat. Itu sistem yang ringkas. Tapi kalau sistem yang canggih seperti di Pawagam Stadium, kita boleh meneran sampai ratusan ribu ringgit. Okey, bergantunglah juga dari segi dia punya peranti kita nak pakai. Peranti yang nak kita guna tu sama juga macam betul. smartphone kan. Sebab tu ada berbeza ciri-cirinya, harganya berbeza, makin canggih makin mahal kan. Okey, bila sebut tentang sistem, pasti ada juga isu-isu yang sering kali berlaku. Saya nak tahu apakah antara isu-isu yang sering kali berlaku bagi sistem smart home ini. Okey, saya sebenarnya memang terima banyak soalan tentang isu-isu ni. Okey, pertama sekali dia adalah daripada segi isu internet. Okey, isu internet. Isu internet ni apabila orang selalu cakap, okey, macam mana kalau tak ada internet? Boleh ke nak pakai peranti pintar tu? Smart device ni kan dah smart kat situ, dah smart, kita dah pakai canggih, tak ada internet pula. Tak apa. Sebenarnya kalau tak ada internet tak apa, sebab asalkan peranti pintar kita tu bersambung dengan router wifi yang sama. Kita ada peranti pintar, kita ada smartphone. Jadi dua-dua tu dia berhubung dengan router wifi yang sama. Kita boleh kontrol walaupun tak ada internet. Kaedah yang kedua adalah kita boleh buat secara manual. Kalau tak ada internet pun kita boleh tick secara manual, seperti tak ada smart home kan. Yang paling masalah dia apabila tak ada wifi. Itu memang tak boleh buat apalah, kena kontrol secara manual. Dan itu isu internet. Yang paling kedua, orang ramai cakap tentang isu security, cyber security. Keselamatan. Keselamatan cyber security. Berbimbangkan sedikit adalah dari segi keselamatan cyber security yang ditawarkan daripada satu jenama itu harus diteliti sama ada tidak mahu data yang diperolehi diberikan kepada individu luar yang mungkin akan ambil kesempatan terhadap informasi yang diterima mereka.
kalau seorang penggodam itu menggodam sistem rumah ataupun memantau aktiviti kita kat rumah tanpa pengetahuan kita, ini boleh akibatkan huru-hara. Okey. Jadi sekarang kita menantikan satu sistem khas untuk smart home yang boleh tingkatkan security cyber. Ya, sama-sama kita nantikanlah, tunggulah. Yes, Tunggu. insyaAllah. Okay, kalau ada tu, saya ingat memang insyaAllah orang akan lebih berminat untuk pasal sistem smart kita home. nak satu jaminan keselamatan di situ, betul, kan, sebab sekarang ni banyak isu-isu berkaitan dengan siber itu sendiri. Siber Siber katanya godam. Betul. Okey. Apakah yang diperlukan untuk memasang sistem smart home ni, Encik Amirul? Okey, yang pertama sekali kita perlukan alat pintar smart home. Contohnya kita boleh tengok kat situ, macam kalau kita beli barang tu, kita boleh tengok macam ada tanda wifi. Okey. So itulah alat smart home lah. Okey. Yang kedua, kita mempunyai rangkaian internet yang stabil, yang kuat. Kalau kita tak ada internet yang kuat, so maybe alat smart home tu dia tak detect. Okey. Okey, yang ketiga, yang last kali, kita mempunyai ilmu dan kepakaran dalam sistem smart home. So kalau kita ada ilmu, kita boleh belajar benda ni daripada YouTube. Tapi kita kena buat dengan secara berhati-hati. Kalau kita tak buat berhati-hati, maka akan kena electric short. So bahayalah benda tu. Okey. So saya sarankan untuk panggil orang yang berkemahiran macam kami, insyaAllah, untuk membuat sistem-sistem di smart home, untuk buat pendawaian smart home. Okey, rujuk kepada mereka yang pakar macam tu, pakar. yang memang telah pun ditauliahkan sebaik mungkin. Okey. Okey. Nak pasang sistem smart home ni dalam banyak-banyak ruangan di rumah kita tu, nak pasang kat mana? Tempat yang sesuai. Okey, dia sebenarnya sistem smart home ni paling sesuai kan, kalau jenis sistem Zigbee kan. Paling sesuai rumah persendirian. Okay, sebab kalau kita tengok barang-barang untuk smart home ni, dekat Shopee ada, dekat Lazada ada, memang murah. Satu soket pun ataupun satu switch cuma harga sekitar RM17. Itu yang serendah lah. Dan dia boleh pergi sampai 80 hingga ke 100 bergantung pada kualiti. Okey. Jadi kalau kita nak pasang sendiri pun boleh. Tetapi nak pasang sendiri tu kena ada ilmu elektrik, dan disarankan sebab elektrik ni dia sangat berbahaya. Dan kalau kita orang mekanikal, kalau silap mungkin putus jari. Tapi elektrik kalau silap mungkin menyebabkan kehilangan nyawa. Innalillah. Jadi kena panggil orang kompeten elektrik. Yes. Seperti wireman ataupun judgeman. Ya, contohnya kerana pada IKM ni sendiri kan. Betul. Ya pastinya. Okey, berapa jumlah pemasangan minimum dan maksimum untuk bina sebuah smart home, Cik Mirul? Dia sebenarnya untuk kita bina sesuatu untuk smart home tu, minimum dia tak ada, dengan maksimum dia pun tak ada. Dia bergantung pada kita. So macam, tapi untuk beginner, untuk macam kita baru nak berjinak, so kita boleh mula daripada switch on off. So bila kita dah beli switch on off, kita dah cuba on and off, kita minat benda tu, dan kita boleh tambah lagi seberapa banyak yang kita nak. So macam daripada switch on off, lepas tu kita beli socket, switch socket, lepas tu kita beli door lock. So kita sedikit demi sedikit kita beli barang tu. Dan untuk minima dengan maksima tu memang tak ada. Tak ada Okey. Dah banyak yang kita tahulah berkaitan dengan sistem smart home ni. Apakah kesimpulannya, Encik Azhar? Okey, terima kasih. Secara konklusinya, suka atau tidak, semua peranti di sekeliling kita ni semakin pintar. Okey, ia akan terus membantu hidup kita, sama ada menyelesaikan masalah ringkas ataupun lebih daripada itu. Okey, kalau kita mahukan fungsi yang lebih, yang menyenangkan, of course, siapa yang tak nak kan? Kita boleh pantau rumah kita, kita boleh tengok anak-anak dekat rumah. Dan nasihat saya, jika kita hendak membuat pemasangan apa-apa peranti pintar ni, kenalah panggil juruelektrik kompeten yang bertauliah daripada Suruhanjaya Tenaga. Okay. Seperti wireman ataupun judgeman. Dan kalau nak belajar wireman, judgeman, nak belajar smart home ke, boleh datang ke IKM Kuala Lumpur, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, Cik Amirul, sebagai seorang alumni IKM KL, sememangnya belajarlah berkaitan dengan sistem ni kan. Ya, betul. Cumanya adakah pembelajaran ini berguna pada Cik Amirul sendiri bila dah memasuki alam pekerjaan?
Okey, ya. Ilmu yang ditimba dipelajari dekat IKM KL sangat berguna pada saya dan kerjaya saya. So bila kat luar sana tu bila kita dah masuk alam pekerjaan, kita tahu macam mana smart home tu berfungsi. So dia senanglah untuk kita buat benda tu. Okey. Apa ni? Apa lagi sebenarnya bila dah belajar berkaitan dengan sistem ni? Okay, bila saya belajar tu dia berguna pada saya dan kerjaya saya. Saya daripada wireman sehingga ke chargeman. Okey. Dapat juga saya belajar ilmu dapat belajar tentang elektrik lah. Selain pada itu juga saya dapat belajar daripada IKM tentang ilmu keusahawanan. So dari situ after saya dah habis belajar dan saya menunggu untuk dapat kerja, saya buat meniaga kecil-kecilan untuk buat wiring kan. So siapa perlukan perkhidmatan saya, dia orang akan call saya lah untuk saya buat wiring. Okey. So jadi dia usahawan sekarang. Ya, itulah. Dan saya dah jadi usahawan. Boleh call lah lepas ni kalau Boleh dah call. buat hal berkaitan dengan wiring pastinya saya tunggu juga tu. Kita nak ramai lagi orang macam Amirul ni dekat luar sana, especially orang Bumi Putra kan. Tapi benda ni kemahiran memang satu bidang yang sangat bagus. Dan ia insya-Allah boleh menjadi sumber kekuatan sesebuah negara. Ya, betul. Okey, kalau di IKM KL ni, Cik Azhar, adakah program elektrik ni merupakan program yang paling hot sekali kat situ? Okey, especially semestinya puan untuk IKM, KKTM program yang apabila dibuka dia kemasukan dia, yang paling cepat pun adalah program elektrik. Elektrik. And then disebabkan itu sambutan dia sangat menggalakkan. Kalau kita lambat sehari dua pun memang dah penuh. Kita nak, kadang-kadang orang call saya kan, Caza minta tolonglah anak saya nak masuk. Saya tanya, waktu buka tu terisi tak? Tak sempat. Jadi dah sebulan baru nak isi ataupun dah seminggu baru nak isi, memang tak sempat. Biasanya kota berapa? Sekali pengambilan tu berapa ramai? Dia bergantung kepada setiap pusat. Okay, contoh macam IKM Kuala Lumpur, ada yang satu kelas, ada yang dua kelas. Kalau satu kelas tu biasa 20 orang untuk setiap kali kemasukan. Kalau dia ada waktu tu ada dua kemasukan, ada dua kelas, maksudnya ada 40 orang. Ramai tak pelajar perempuan yang untuk mengikuti program elektrik? Itulah. Jangan main perempuan sekarang nak belajar juga tu. Alhamdulillah sekarang ni perempuan dah mula masuk dalam bidang elektrik. Itu yang membuatkan saya kagum kerana gender wanita ni sangat suka sebenarnya sebelum ni. Suka dijangka ke apa? Yes, suka dijangka. Dan juga saya amat teruja sebabnya program elektrik ni baru-baru ni memang kebelakangannya perempuan banyak masuk. Maknanya perempuan juga menyahut segeruan negara, dia juga boleh jadi sehebat lelaki. Ya, tercabarkah lelaki Amirul? Nampak tiba-tiba soalan. Tapi itu semua orang kata baguslah kan, baguslah, tak salah lah. Rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Okey, berapa lama biasanya untuk program elektrik ini seandainya kita mengikuti pengajian ini? Okey, bagi program diploma kompetensi elektrik kurungan DCS ataupun kita panggil wireman lah. Okey, untuk di IKM Kuala Lumpur kebiasaannya memang program tu 3 tahun. Okay. Dan untuk dia akan sambung kepada diploma kompetensi elektrik dalam kurungan pengagihan DCA. Itu program tu 2 tahun. Kemudian dia sambung lagi daripada A1 tu kepada A4, iaitu diploma kompetensi elektrik dalam kurungan pengagihan. So daripada wireman P24 dia dah ada laluan dia dah ada track dia dah. Daripada P24, lepas tu masuk A1, lepas tu masuk A4. Macam Amirul lah A4 kan? Macam A4, macam Amirul ni dia daripada wireman lagi. Dia ada sijil wireman, kemudian dia sambung lagi ke IKM, dia ada sijil A1, sekarang dia dah ada sijil A4. Ada sijil ataupun ada lagi tak kalau nak sambung lagi ke peringkat lebih tinggi dalam bidang ni? Ada. Tetapi itu dia tak buat di IKM KL, dia ada di IKM juga, IKM Seberang Perai Utama. InsyaAllah akan datang IKM Seberang Perai Utama akan membuat diploma untuk program Chargeman BO. Dan BO tu kalau dekat luar tu demand dia sangat tinggi lah. Chargeman BO tu apa? Saya kurang arif sedikit. Okey, bagi kategori volta rendah yang ada Chargeman AO, A1, A4, okey. Itu dia akan mengendalikan volta-volta rendah bawah 1000 volt. Dia akan kendalikan rumah ke bangunan bawah 1000 volt. Okey, bagi voltan tinggi iaitu kadaran voltan dia adalah 1000 volt ke atas, iaitu dia punya orang komputer ni nama dia BO sehingga ke B4. Okey.
Ini akan mengendalikan 1 kV ke atas. Dia akan mengendalikan voltan-voltan daripada penjanaan, penghataran, pengagihan. Yang mana kata kalau kita tengok dekat, kita jalan kat tepi jalan, tepi highway tu nampak tank elektrik yang besar-besar, ada tiang pylon tu kan. Itu semua kerja-kerja chargeman daripada BO sampai ke B4. Wow, okey. Dan gaji pun memang baru nak tanya tu. Itulah memang mahal lah. Main dengan elektrik ni kan, gaji memang mahal. Okey. Mahal. Perancangan lepas ni Amirul. Okey, perancangan saya. Okey, insya-Allah selepas saya sementara saya menunggu kerja. So sekarang ni saya nak mengambil pengalaman 2 tahun ke 3 tahun insya-Allah. So untuk belajar dalam bidang elektrik dan kerja dalam bidang elektrik. So after that, bila saya dah cukup pengalaman, insya-Allah ada rezeki, saya sambung ke chargeman BO lah kalau ada rezeki. Okey, apa cabaran sepanjang Amirul sendiri mengikuti pengajian program elektrik ni di IQMKL? Okey, yang paling sukar apa? Dan yang paling seronok sekali apa? Okey, yang paling sukar sekali bila mana kita sebagai pelajar kan, kita ada banyak assignment yang nak kena buat. So kita kena susun one by one assignment kita, dan kita kena bagi pensyarah dia senyum juga sebelah kan. kena buat secara grup lah. Macam kalau kita tak tahu kita buat, kita kena bertanya kepada lecturer dengan kawan-kawan lah dalam buat assessment tu. Okey, untuk pengalaman manis saya ialah bila di mana kami semua bersama-sama untuk belajar sama-sama. Bila kita orang dah dalam tengah exam tu, so kita orang study group sama-sama. Kita bila tak tahu kita tanya. So mudahkanlah dengan kawan-kawan, dengan lecturer bila tolong ajar. Alhamdulillah. Puas hati Puas hati sampai hari ni. Sampai hari ni. Okey, alhamdulillah. Cikgu tiba-tiba kan pensyarah. Fasiliti bagaimana disediakan di IKMKL? Okey, fasiliti daripada IKMKL memang terbaik. Start daripada program Wayman, Chargeman A1, Chargeman A4. Fasiliti lengkap sebab kita bukan open, kita bukan buka saja untuk pelajar sepenuh masa, tapi kita open juga kepada pelajar separuh masa. Separuh masa ni bermaksud pelajar yang siang bekerja, hujung minggu datang belajar. Jadi mereka ni sambil bekerja, sambil belajar. Ada had umur tak? Daripada segi had umur yang ditetapkan dalam buku akta dan peraturan elektrik, dia boleh umur sampai 63 tahun. Jadi selepas umur 63 tu dia kena sambung by contact lah. Kena buat contact dan tengok dia punya medical report. So kalau dia akan sambung daripada tahun ke tahun sampai umur berapa, umur 100 tahun pun kalau dia sihat, insya-Allah boleh. Okey, macam mana nak belajar ni? Macam mana nak ikuti pengajian program elektrik di IKMKL? Okey, kalau nak ikutkan nak tahu informasi tentang pengajian di IKMKL, boleh tengok website TVET Mara, dan juga boleh ikuti Facebook IKM Kuala Lumpur. So dah banyak informasi perkembangan semasa ada dekat Facebook IKM Kuala Lumpur. Segala-galanya. Yes, tapi kalau nak apply boleh ke TVET Mara. Boleh tengok semua program yang ada dalam Mara seperti IKM, KKTM dan MJII. Okey, jom belajar di IKM, KKTM dan MJII. #TVET Mara. #TVET Mara. #TVET Mara pastinya. Terima kasih banyak-banyak Cik Azhar Abu Hassan Asyari, pensyarah program elektrik IKMKL, dan Encik Muhammad Amirul Hakim bin Khairul Anwar, alumni program Diploma Kompetensi Elektrik Penjanaan Penjaga Jentera Elektrik, panjang sikit A4. IKM KL juga kita baru saja kongsikan pelbagai perkara berkaitan dengan Smart Home System dan juga berkaitan dengan program elektrik IKMKL. Terima kasih banyak-banyak, insya-Allah kita jumpa lagi ya. Okey, terima kasih puan jemput kami. Pastinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sekian dulu untuk cerita kami Activat. Inilah Bernama Radio untuk anda.